Dan Ibnu Ishaq ni dia seorang Syiah, tapi dia menyamar masuk di kalangan ahli sunnah. Ramai orang ahli sunnah ingat dia ni ahli sunnah, molek lah, tak ada apa-apa. Dan orang anggap dia ni sebagai orang yang penting lah dalam sirah, dalam sejarah Nabi ni. Dia sebut dalam kitab dia. Begitu juga Ibnu Hisham yang ambil daripada dia lah, asal dia sirah Ibnu Hisham pun ada sebut juga bahawa Nabi SAW Isra' Mi'raj dari rumah Ummu Hani tengah malam. Itu dalam riwayat. Dia sebut Nabi SAW pergi tidur di rumah Ummu Hani. Nabi SAW sembahyang Isya sekali dengan Ummu Hani gapo. Dia bersembahyang dengan kami, kata Ummu Hani dalam riwayat tu. Lepas tu bila Isra' Mi'raj, balik pula malam tu, pagi tu sembahyang pula subuh sekali. Lepas tu Nabi SAW nak pergi royak kepada orang lah, cerita Isra' Mi'raj. Ummu Hani pegang kain selimut Nabi, pegang kain selimut Nabi, pegang tu sampai terdedah perut Nabi macam kain kipti katanya. Macam kain kipti, yang ni lembut dan comel lah gambaran itu perut Nabi disebutkan begitu. Lepas pada tu, sebelum tu 2-3 muka surat sebelum pada tu, Ibnu Ishaq sudah sebut dah, iaitu Ummu Hani kata jangan pergi, tak usah royak lah. Kalau royak nanti orang akan mendustakan kamu. Dan bila Nabi SAW pergi royak tu, Ummu Hani suruh hamba dia perempuan pergi tengok gapo berlaku. Yang berlakunya ialah ramai orang-orang Islam yang jadi murtad dengan sebab Nabi SAW cerita Isra' Mi'raj. Itu ringkasan riwayat Ibnu Ishaq tadi. Orang yang tidak kaji, tidak fikir dengan lebih panjang cerita-cerita lagu ni, dia boleh telan dengan mudah saja. Tetapi kepada orang yang mengaji hadis, dia tidak mudah tertipu dengan benda-benda lagu ni. Sebab apa? Kalau kita kata Isra' Mi'raj tu daripada rumah Ummu Hani, bermula daripada rumah Ummu Hani, itu sudah bercanggah dengan ayat Quran. Situ pada ada hadis ni, dia tidak bercanggah dengan Quran. Itu tanda hadis sahih. Kalau hadis itu bercanggah dengan Quran, tidak sahih, mesti hadis tu kali. Sebab apa? Tuhan sudah sebut dah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram, bermula daripada masjidil haram, bermula daripada masjidil haram. Kalau kita kata daripada rumah Ummu Hani, maknanya Allah SWT rakyat tak betul. Kena kata bermula daripada rumah Ummu Hani lah. Tapi tidak gitu kan. Situ sudah bercanggah, tak boleh pergi. Sudah bercanggah dari situ. Yang keduanya, kalau kita tengok dari segi sanad dia, Ibnu Ishaq tak ada sanad dia, tak ada sanad. Dia royak, ada orang cerita, siapa dia cerita, tidak bertanggungjawab seperti mana dalam hadis-hadis yang kita baca ni. Dalam banyak kitab-kitab tu tak ada sanad, tapi ada juga ada sanad. Misalnya dalam Tabari dan lain-lain, cerita yang sama. Tetapi tak boleh lepas daripada Ibnu Ishaq juga. Ataupun ada perawi-perawi lain yang perawi-perawi lain yang cacat dan tidak boleh diterima, tidak boleh diterima, seperti Abu Harun Al-Abdi dan lain-lain lagi. Dengan adanya perawi-perawi yang seumpama ini, cerita ni tak boleh diterima. Selain daripada itu, kalau kita tengok dari segi logik, mana boleh daripada rumah Ummu Hani, dan cerita tu macam mana kita nak terima, sedangkan Nabi SAW terima sembahyang 5 waktu ni pada malam Mi'raj tu lah. Lagu mana sembahyang dah ya? Ni sembahyang dah, dalam tu dia sebut sembahyang dah, sedangkan dia terima sembahyang tu pada malam tu, tidak pergi lagi, dia sembahyang dah. Itu seperkara bendanya.
Dia kalau hadis ni hadis tidak kuat, hadis maudhu', palsu, dia adalah bendanya, kita boleh kesan. Iaitu semaya. Semaya tu baru difardukan kemudian. Yang keduanya dia tu kan kafir. Masa tu dia tidak Islam lagi. Islam ni baru Fatih Makkah ni. Lama selepas pada tu, 10 tahun kira-kira selepas pada tu baru Islam. Adakah orang kafir ni semaya dengan Nabi? Tak pernah sabar tu. Tak boleh. Dia bercanggah sikit. Yang kedua. Yang ketiganya dia kata semaya kami, Nabi semaya dengan kami ramai-ramai. Kami tu siapa? Berapa orang? Suami dia tak ada kah Ubairah tu? Sedangkan semua maklum Ubairah ni tak masuk Islam pakai su. Seperti yang kita sebut tadi, akhirnya dia jadi Kristian. Macam mana kalau kita kata suami dia ada di rumah, suami dia nak semaya sekali, sedangkan suami dia pun tidak Islam lagi. Ni tahu pembuka Mekah ni, Ummu Hani sudah Islam, suami dia tak Islam lagi. Tak Islam pakai su. Dia Islam dah. Macam mana pada ketika tu nak semaya sekali kalau kita kata andaikan suami dia tu ada. Lepas tu dia tu musuh Nabi. Macam mana Nabi SAW pergi tidur rumah dia? Tak pernah sabar tu. Kau untuk syarat nak Mi'raj ni, nak Isra' ni, kena duduk di rumah Ummu Hani dulu, berkat rumah dia. Kau ada berkat lagu mana orang kafir? Tak ada lagu tu. Tak ada. Kalau kita kata suami dia tak ada, kita andaikan suami dia tak ada, semaya tu orang lain lah, maksudnya kami tu boleh jadi hamba dia kok. Suami dia tak ada, lagilah tak pernah sabar. Macam mana Nabi SAW pergi tidur rumah musuh dia? Dia tak ada. Dalam keadaan Ubairah tu tak ada, pergi tidur. Lepas tu kalau berdasarkan riwayat, kata Nabi SAW pernah minta ni Ummu Hani dengan Abu Talib, lagilah meragukan, lagilah tak molek. Orang boleh kata ni kasih lama dia. Boleh kata gitu. Pak molek kau Nabi kita tu. Ketika suami dia tak ada, pergi jumpa. Molek kau lagu tu. Nampak molek kau. Dia kalau hadis tu tak betul, cerita tak betul, lagu tu lah jadinya. Salah satu tanda hadis itu maudhu', cerita tu palsu, ialah nampak Nabi tu rendah, hina, tidak sesuai dengan dia tu sebagai seorang Nabi. Kalau kita kata suami dia tu tak ada, ni nampak mesra benar ni. Ummu Hani ni macam suami isteri. Kalau kita kata dia pergi jumpa gitu-gitu je, dia tidur suku, ni apa ya, ke pagi tu pula dia nak pergi royak kat orang tu, pegang gitu semuanya. Itu cara bini tu pegang tu. Nampak mesra, sehingga nampak perut Nabi SAW, dan dia boleh gambarkan dia royak sendiri. Itu tidak sesuai tu. Tidak sesuai berlaku begitu kepada Nabi SAW. Itu dari segi logik orang panggil, dari segi kaedahnya orang panggil kaedah dirayah. Dirayah ni logik lah, guna logik. Seterusnya Nabi SAW ada anak ke? Dia tinggal siapa anak dia tu? Pergi tidur rumah bini orang ni. Patutkah? Apa contoh yang boleh kita ambil? Lagu tu kalau orang ada anak kecil-kecil boleh tinggal lah pergi tidur rumah orang lain. Lagu tu. Sedangkan Khadijah sudah mati, baru mati. Pasal mana Nabi SAW ni nampak tinggal anak anak tak menikah lagi, Fatimah, Ummu Kulthum ada. Dan pada ketika itu tak ada isteri dia, tak ada lagi. Dia tak menikah lagi. Dia tinggal ke siapa anak dia? Adakah ini menggambarkan seorang yang bertanggungjawab, ayah yang bertanggungjawab terhadap anak? Tak pernah sabar belaka tu. Tak pernah sabar belaka. Ada setengah orang kata, dia kata Ummu Hani ni pernah Nabi minta dia. Ini ada dalam kitab-kitab dia, tapi Ummu Hani tak sih. Bukan Abu Talib tak sih, Ummu Hani tu sendiri tak sih. Dia kata dia takut nanti kalau dia menikah, dia akan cuai nak jaga antara nak jaga anak dia dengan nak jaga Rasulullah ni. Dia terlalu sayang kepada anak dia, dan kira-kiranya kalau dia menikah dengan Nabi, dia akan caralah kepada Nabi, takut cuai. Mana-mana tanggungjawab terhadap suami kau jadi lebih kurang anak kau, ataupun sebaliknya, dia tak save berlaku. Sebenarnya tidak pernah sabar bila Nabi minta tu.
Kalau Nabi SAW minta tu,